Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Semua sehat? Ya, selamat pagi Sehat, Cikgu. Cikgu. Sehat, Okey, yang semua sudah sarapan kan? Sudah. Sudah, Cikgu. Okey, bagus. Cikgu sehat dan sudah sarapan. Pastikan keadaan persekitaran kamu selesa supaya kamu dapat senang masuk ilmu tu. Okey? Okey, kita pada hari ini, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, cikgu mau kamu tonton video yang cikgu hasilkan dan sudah muat naik melalui YouTube. Saya harap kamu semua amati video ini. Apa yang message yang disampaikan melalui video ini. Ambil perhatian ya, kelas. Jadi tuan, saya nak buat pemohonan untuk intern dekat sini, boleh ke? Oh, nak intern kat sini? Boleh, tapi cik kena bayar sikit lah untuk cepatkan proses ni. Bayar? Setahu saya tak boleh buat sebarang pembayaran. Okey, apa yang kamu faham melalui video yang cikgu tunjukkan tadi? Ada sesiapa yang ingin bagi Saya jawapan? Nabil. Mungkin video tu macam ada yang tidak betul lah dengan kerja mereka. Oh ya, betul, tepat sekali. Yoga, ada pandangan atau pemahaman? Ada kegagalan seseorang individu memenuhi tanggungjawab tu. Sangat tepat sekali. Apa yang kamu cakap, Nabil dan Yoga, sangat tepat sekali. Dia berkaitan kegagalan seorang individu lah dalam memenuhi tanggungjawab yang dia pikul. Dia perlu amanah, jujur. Jadi itu berkait rapat dengan kita punya topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Topik kita pada hari ini, tema 4, integriti amalan kita, unit 7, remaja berintegriti, menekankan aspek membaca. Subtopik kita adalah bijak cyber. Okey, kamu boleh rujuk buku teks, buka muka surat 43. Okey? Cikgu. Okey, sebelum tu kamu boleh tahu apa hasil pembelajaran kita pada hari ini. Pertama sekali, standard kandungan menulis untuk meringkaskan dan merumuskan pelbagai bahan prosa. Standard pembelajaran kita adalah menulis ringkasan dan merumus pelbagai bahan prosa dengan betul menggunakan ayat yang gramatis. Okey, objektif kita pada hari ini, cikgu mau kamu dapat meningkatkan pemahaman membaca pelbagai bahan berbentuk teks secara luncuran. Kedua, mengeluarkan sekurang-kurangnya 4 isi penting berdasarkan petikan teks untuk diilustrasikan dalam peta I-Think. Last sekali, terakhir, menulis satu perenggan ringkasan antara 80 hingga 100 patah perkataan dengan penggunaan penanda wacana yang sesuai. Okey, baiklah. Sebelum kita meneruskan aktiviti yang seterusnya, marilah kita mengetahui apakah maksud di sebalik tema yang kita pelajari pada hari ini. Maksudnya, dia lebih kepada integriti. Jadi kamu kena tahu apa maksud integriti. Integriti menurut Kamus Dewan Bahasa, integriti ini dia berkaitan seperti kejujuran, ketelusan, kesempurnaan dan keutuhan. Jadi integriti ini dia merujuk kepada prinsip suatu moral bagi seseorang individu. Kamu tahu kan apa itu integriti? Sebagai pelajar, kamu perlu ada nilai-nilai integriti ataupun sebagai remaja seperti jujur, ikhlas, amanah, bertanggungjawab, sabar. Apa lagi kelas selain ini? Ada lagi kelas? Yang penting nilai-nilai positif lah. Ya, betul tu Nabil. Dia lebih kepada nilai positif.
Okey, mengapa amalan integriti begitu penting kepada diri kita? Sebab dia dapat membentuk individu yang bersifat amanah dan telus. Kedua, melahirkan individu yang bertanggungjawab. Ketiga, diberikan kepercayaan oleh orang lain. Dan kepada masyarakat, dia melahirkan masyarakat yang sangat produktif. Jadi pentinglah, ini adalah keperluan asas yang sangat penting, iaitu integriti kepada diri kita dan juga kepada masyarakat. Okey, cikgu mau kamu buka masing-masing muka surat 43. Dalam buku teks tersebut, sama seperti yang slide yang cikgu tunjukkan dalam yang kamu lihat sekarang ini, di skrin ini, di mana kamu perlu membaca 4 bahan di bawah secara luncuran. Maksud secara luncuran adalah kamu kena membaca secara pantas. 4 kali ganda daripada bacaan yang biasa. Kamu baca secara senyap. Okey? Cikgu mau kamu fahami apa yang disampaikan melalui bahan bacaan Ya. ini. Cikgu bagi 1 minit sahaja. Baca kelas. Okey, baiklah. Masa sudah habis. Okey, berdasarkan apa yang kamu baca tadi, cikgu mau uji kamu punya kefahaman. Di sini ada 3 soalan. Pertama sekali, apa maklumat am yang disampaikan dalam bahan bacaan tersebut? Siapa boleh bagi jawapan? Saya lah Cikgu Nabil. Maklumat am tu macam saya tengok teknologi lah. Aplikasi. Ya, betul. Tepat. Yang lain? Ada soalan? Ada jawapan? Ada cikgu. Apa dia, Yoga? Individu atau kedua-dua belah pihak yang berkecil hati. Ya, sangat betul. Okey. Soalan kedua, jelaskan maksud rangkai kata bertelaga yang terdapat dalam bahan bacaan. Apa maksud bertelaga, kelas? Bergaduh kah Cikgu? Ya, sangat tepat. Bergaduh. Kamu tahu apa maksud makna itulah. Okey. Okey, soalan ketiga, jelaskan maksud rangkai kata bermasa muka yang terdapat dalam bahan bacaan. Siapa mau jawab? Ada yang mau jawab ke kelas? Apa maksudnya bermasa muka? Kecil hati. Ya, sangat tepat. Betul. Okey. Ini jawapan yang kamu tadi berikanlah. Pertama tadi, jawapan dia ialah sebagai pengguna media sosial kena mengelakkan salah gunakan oleh individu lah yang tidak bertanggungjawab. Bertelaga tu betul, dia berkelahi ataupun berselisih faham. Dan bermasa muka adalah macam pihak tu dia berkecil hati. Maksudnya mereka ni berkelahi lah. Mereka tidak bertegur sapa. Okey, maknanya kamu faham melalui bacaan teks yang cikgu suruh kamu baca, kamu faham apa makna dan apa yang disampaikan. Bagus. Okey. Di sini kita akan memulakan aktiviti berkumpulan di mana pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan diberikan 1 bahan bacaan petikan. Cikgu akan bagi sebentar lagi di mana tugasan ini kamu diberikan 2. Pertama sekali menghasilkan 1 peta iting iaitu peta bui melalui pautan link Canva yang cikgu akan kongsikan selepas ini. Cikgu mau kamu cari 4 isi yang terdapat dalam petikan dan buat peta bui. Kedua, setelah kamu menghasilkan peta bui, kamu dikehendaki menulis 1 perenggan ringkasan antara 80 hingga 100 patah perkataan dengan penggunaan penanda wacana yang sesuai seperti yang kamu telah pelajari sebelum ini. Masa yang diberikan adalah selama 6 minit, kemudian hantar hasil tugasan kumpulan dalam ruangan chat box. Selepas itu, pembentangan hasil kumpulan dipilih secara rawak oleh guru. Okey, sebelum kita memulakan aktiviti kumpulan, di sini cikgu kongsikan
beberapa tips membaca petikan menggunakan teknik SQ4R. S itu adalah survey, meninjau secara ringkas. Q, question, menyoal untuk mendapatkan gambaran yang keseluruhan dalam petikan. Read actively bermaksud memberi perhatian ketika membaca untuk menjawab soalan yang dibina. Recite itu adalah R, mencatat secara ringkas. R lagi adalah write, membuat bayangan ataupun gambaran. Review adalah mengimbas kembali maklumat lama dan maklumat yang baru dan lihat apa perhubungannya. Itu adalah teknik SQ4R. Kamu kena fahami apa teks yang dibaca dalam masa yang lebih singkat tetapi menyeluruh. Okey, kamu baca tu perlahanlah. Tidak terlalu laju. Okey. Ada apa-apa soalan? Macam okey cikgu, faham, Okey. jelas. Di sini kita ditunjukkan petikan. Ini adalah petikan yang cikgu akan kongsikan sebentar lagi, di mana kamu setiap kumpulan, cikgu mau pilih kumpulan 1, cikgu mau kumpulan Nabil. Kumpulan 2, cikgu mau yoga. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Cikgu mahu kumpulan 1 iaitu kumpulan Nabil membacakan perenggan pertama dan perenggan kedua. Okay, cikgu, saya media sosial merupakan medium komunikasi utama yang popular pada masa Yoga, tolong bacakan. Penggunaan remaja. Okey, terima kasih kepada kumpulan 2. Okey. Di sini cikgu akan kongsikan tips bagaimana membuat tugasan petikan ringkasan. Pertama sekali kamu kena tahulah macam mana langkah-langkah dia. Pertama kamu kena baca soalan dan kenal pasti kata kunci. Seperti dalam slide ini kamu kena kenal pasti dan gariskan apa kata kunci soalan seperti manfaat makan coklat. Dan cikgu akan share link kumpulan pertama dan kumpulan kedua. Okey, masa sudah tamat. Setiap kumpulan sudah siap kan? Ada yang belum siap? siap, sudah cikgu. Okey, bagus. Okey, kumpulan mana yang mula dahulu? Kumpulan 1 diketuai oleh Nabil. Okey, jadi Nabil, kamu punya kumpulan dapat menghasilkan 5 isi kan? 5 isi, okey. Ringkasan juga, cikgu tengok penggunaan ayat dia sangat gramatis. Lebih-lebih lagi, kumpulan ini memasukkan ke semua 5 isi yang terdapat dalam petikan. Okey, di sini kamu boleh lihat hasil kumpulan mereka. Ada ayat-ayat induk, ada penanda wacana yang betul, selain itu seterusnya, tambahan lagi, akhir sekali, dan mengaitkan kata kerja dan juga kata tugas. Cikgu tekan ya kumpulan 2. Okey, jadi kamu punya petabui kumpulan ada 4 isi, betul? Macam kumpulan 1 tadi, cuma dia kurang 1 isi, tidak mengapa. Dan penggunaan ejaan dia huruf besar seperti seterusnya, koma, dan kamu boleh lihat perasan di sini dia cakap tidak tu dalam huruf T itu adalah huruf besar. Itu adalah salah. Sepatutnya huruf kecil T itu. Jadi kamu perhatikan apa kesalahan-kesalahan ejaan kamulah. Refleksi selepas sesi pembelajaran. Apa yang kamu belajar setelah mempelajari kelas kita pada hari ini. Cikgu akan sharekan pautan Padlet kepada kamu. Okey, kelas masa sudah habis. Cikgu akan lihat apa yang refleksi yang kamu kongsikan. Okey, kita nampak pelajar bernama Yoga. Dia mengongsikan refleksi dia. Okey, bagus. Nabil pun sudah mengongsikan refleksi dia. Okey, cikgu mau kamu baca refleksi ini. Yoga, tolong bacakan refleksi kamu. Tidak dengar Yoga. Dapat mengetahui kepentingan integriti sebagai pelajar atau remaja dalam kehidupan seharian. Selain itu dapat mempelajari teknik bacaan yang betul, yaitu berguna masa menjawab soalan petikan atau bacaan
bahan bacaan teks. Okay, terima kasih. Okey, Yoga bagus. Dia dapat mengetahui kepentingan integriti sama dengan kita punya tema kita pada hari inilah. Amalan integriti adalah amalan kita. Okey, dan juga dia mengaitkan dia telah mempelajari teknik-teknik bacaan yang betul. Bagus. Berguna untuk penulisan karangan dia di kemudian hari. Okey, Nabil, tolong bacakan apa kamu punya refleksi. Aspek membaca ini sangat penting kepada kami sebagai pelajar dalam mentafsir atau menganalisis maklumat bahan bacaan. Bukan hanya sekadar mementingkan aspek sebutan, sebaliknya memberikan kefahaman mendalamlah kefahaman yang bermakna untuk menyusun maklumat dengan betul sehingga berjaya menghasilkan ayat yang gramatis. Oleh itu dengan membaca secara langsung dan tidak langsung kita tahu arti nilai integriti dalam integriti dalam topik pembelajaran pada hari ini. Okey, terima kasih Nabil. Cikgu suka apa yang kamu kongsikan. Kamu kaitkan aspek membaca ni sangat penting sebagai pelajar, di mana kamu sangat diperlukanlah untuk menganalisis maklumat dalam bahan bacaan, pelbagai bahan bacaan. Jadi di sini kamu tahu macam mana mentafsir maklumat tu dan kamu boleh tahu apa maksud makna perkataan yang dibaca. Okey, dan kamu mengaitkan juga seperti Yoga, apa erti nilai integriti yang sesuailah sebagai seorang individu ataupun seorang pelajar, apabila mereka ini kuat membaca. Jadi secara langsung dan tidak langsung betul apa yang kamu kata, erti nilai integriti erti nilai integriti kamu tahu dalam diri seseorang. Cikgu punya rumusan untuk hari ini, kita sudah banyak belajar banyak benda, termasuk teknik-teknik bacaan yang betul, macam mana sebutan kan. Okey, macam mana kamu meningkatkan pemahaman membaca pelbagai bahan berbentuk teks secara luncuran, secara perlahan dan sebagainya. Dan kamu juga mengeluarkan sekurang-kurangnya 4 isi penting berdasarkan petikan teks untuk diilustrasikan dalam peta I think. Cikgu berpuas hati apa yang kamu hasilkan pada hari ini. Dan terakhir, kamu dapat menulis satu perenggan ringkasan antara 80 hingga 100 patah perkataan dengan penanda wacana yang sesuai. Cikgu sangat berpuas hati apa yang kamu buat hari ini. Terima kasih kepada